Kita berada pada bab yang ke-51. Kita masuk dalam bab yang baru pada muka surat 290. Babu maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk kita lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menerusi nama-namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik ila aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fatahan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, Muslimin Muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada bab yang ke-51. Kita masuk dalam bab yang baru pada muka surat 290. Babu maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk kita lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menerusi nama-namanya. Menerusi nama-nama, kita dapat lebih mengenal dengan lebih mendalam kepada Tuhan empunya nama. Ya. Jadi sudah tentu nama-nama yang Rasulullah sebutkan itu, Allah lah yang menamakan baginda dengan nama-nama itu. Ya. Lalu baginda menyampaikan kepada kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah apabila berbicara, perbicaraannya dipimpin dengan wahyu, dibimbing oleh wahyu. Maka hakikat yang menamakan Rasulullah adalah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sudah tentulah
yang paling mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Allah yang menamakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama itu, ianya menyerlahkan hakikat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa baginda? Dan apakah kedudukan baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kedudukan baginda di tengah-tengah alam ini? Apakah kedudukan baginda di tengah-tengah manusia? Apakah martabat baginda? Apakah darjat baginda? Apakah peranan baginda? Ya. Apakah fungsi sebenar baginda? Apakah watak hakiki Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah alam buana ini, di tengah alam cakrawala ini, ya, di tengah-tengah kewujudan ini. Ya. Jadi setiap nama Rasulullah itu menceritakan suatu penceritaan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadis yang pertama, wa bihi qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Ya. Dalam hadis ini disenaraikan beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nama baginda tidak terhad apa yang ada dalam hadis ini sahaja. Nama baginda adalah begitu banyak sekali. Ada beratus-ratus nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya disebutkan dalam hadis hanya segelintir. Kemudian apa yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang terdahulu juga adalah sebahagian daripadanya. Kerana nama-nama dengan bahasa yang lain. Kerana Nabi-Nabi yang terdahulu ada yang berbahasa Aramaic, ada yang berbahasa Ibrani, ya, ada yang berbahasa Suryani, bahasa-bahasa asing. Jadi Nabi-Nabi yang terdahulu telah diberitahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan gelaran yang berbeza, nama yang berbeza. Ya. Yang setakat ini yang ulama tulis nama-nama Rasulullah semua itu lebih kurang 200 lebih lah. 200 lebih. Boleh jadi saja lebih banyak daripada itu lagi. Tapi apa setakat ni yang telah dikumpulkan oleh para ulama ada 200 lebih. Jadi ada ulama yang ingin ambil keberkatan daripada semua nama-nama tersebut, maka ada ulama yang mengarang selawat dengan menggunakan setiap satu daripada nama-nama itu. Contohnya seperti apa? Contohnya buku selawat yang berjudul Al-Barakatul Makkiyah, karangan Maulana Syekh Musa Rohani Al-Bazi. Barakatul Makkiyah. Itu dia menggunakan 200 lebih nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pula yang seumpamanya adalah kitab Dalailul Khairat, karangan Imam Jazuli. Ini juga kitab selawat. Pernah dengar tak Dalailul Khairat? Ini kitab selawat yang juga menggunakan kepelbagaian nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap nama pasti ada keberkatannya yang tersendiri, mempunyai nurnya yang tersendiri, mempunyai auranya yang tersendiri. Jadi ulama ingin mengaut semua keberkatan tersebut. Ya. Baik. Daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayahnya berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi, yang bermaksud penghapus, yang mana denganku Allah hapuskan kekufuran, dan aku Al-Hashir, iaitu penghimpun, yakni Allah menghimpunkan sekalian manusia di bawah telapak kakiku. Dan aku Al-Aqib, iaitu pengganti, iaitu tiada selepasnya Nabi.
Aqib ni juga penyudah, ya. Yang penyudah. Penyudah. Al-Aqib, sesuatu yang end, sesuatu yang berada di hujung, ya. Al-Aqib, akibat. Daripada perkataan akibat. Akibat ni sesuatu yang jadi natijah penghujung, jadi panggil akibat, ya. Rasulullah Al-Aqib, iaitu Rasulullah adalah penyudah dan tidak ada selepas baginda Nabi yang menggantikan Rasulullah, ya. Baik, kita lihat satu persatu. Nama baginda SAW Muhammad, ini adalah nama yang paling terutama bagi Nabi SAW, ya. Akan tetapi di kalangan para malaikat, di kalangan penghuni langit dan juga di kalangan para nabi-nabi yang terdahulu, nama Rasulullah lebih dikenali dengan nama Ahmad. Ketika Rasulullah belum dilahirkan di dunia ini, nama baginda lebih dikenali dengan nama Ahmad, ya. Ataupun di kalangan penghuni-penghuni langit, ya, nama baginda lebih dikenali dengan nama Ahmad. Sebab itu ada ulama yang berpandangan bahawa nama Ahmad adalah nama bagi roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama bagi roh. Baginda ketika lahir di Mekah, dilahirkan oleh Siti Aminah, namanya Muhammad. Tapi sebelum dilahirkan, baginda sudah wujud di alam roh. Sudah wujud di alam roh. Kita semua pun begitu. Sebelum ibu kita melahirkan kita, ya, sebelum kita ada di alam dunia ni, kita sudah wujud di alam yang lain, di dimensi yang lain. Dimensi itu namanya alam roh. Dan alam itu Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran bahawa setiap roh kita mempersaksikan Allah sebagai Tuhan kita. Alastu birabbikum. Allah tanya roh kita semua, bukankah aku Tuhanmu? Dan roh kita semua menjawab, bala syahidana. Bahkan kami saksikan. Di atas persaksian ketuhanan kepada Allah, ketika kita di alam roh tersebut, lalu kita mengikat perjanjian untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba Allah, lalu diuji sejauh mana kita sebagai hamba yang benar-benar hamba, yang benar-benar menzahirkan hakikat kehambaan. Inilah dunia sebagai medan ujian siapa yang benar-benar hamba, siapa yang betul-betul, ya, merealisasikan hakikat kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kemudian roh kita di-attach, ada attachment. Allah adakan attachment dengan jasad kita di dunia ketika berumur 4 bulan dalam rahim ibu kita. Lalu kita dilahirkan ke dunia ini, daripada alam rahim ke alam dunia nyata ini. Kemudian bila ajal tiba, Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Attachment antara roh dengan jasad tetap ada, tetapi ada satu lapisan antara roh dan jasad bernama nyawa. Lapisan nyawa itu ditarik, maka matilah kita. Matilah kita. Jasad ni kenderaan untuk roh tadi, untuk kumpul bekalan, untuk dapatkan kedudukan yang tinggi di alam roh, di alam sana. Di alam nanti kita balik semula ke alam yang tinggi. Jadi jasad kita, tubuh kita sebagai kenderaan. Dan kita dapat gunakan kenderaan ini sebab roh kita ada attachment dengannya, dengan attachment yang special di dunia. Dan attachment itu bersama dengan nyawa. Lapisan nyawa yang menyebabkan kita dapat mengenderai kenderaan ini untuk kita pergi majlis ilmu, untuk pergi majlis-majlis baik, untuk majlis-majlis kebaikan. Gunakan kenderaan ini untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak berselawat, banyak beristighfar, baca Quran. Gunakan persepsi-persepsi dan juga pemikiran dengan pemikiran yang positif, yang bersangka baik. Gunakan apa yang Allah kurniakan pada anggota badan kita untuk menyantuni orang lain, bersopan santun, beradab, berakhlak mulia, ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat. Lalu kita gunakan kenderaan ini dalam keadaan yang bersih, jernih, suci,
murni. Itu sampai kita hembuskan nafas yang terakhir. Kita tak mahu ada perkara-perkara yang kotor, yang kesat, yang jijik, yang terhinggap pada kita sepanjang kita mengendarai kenderaan vehicle yang bernama tubuh jasad untuk kita lalu alam dunia ni. Sebab tubuh jasad ni kita perlukan sebab alam dunia ni alam unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Jadi roh kita bukan unsur tadi tu. Roh kita cahaya yang ada pada alam yang tinggi. Dia bukan unsur tanah, unsur api, unsur udara, ada unsur cahaya di dunia pun tak sama dengan cahaya roh tersebut. Cahaya roh dimensi yang lain, tak sama langsung. Ya. Jadi attachment tu perlu untuk mengendarai kenderaan ini sebab kita duduk di alam unsur, alam anasir, alam unsur-unsur. Jadi kita perlukan tubuh yang dapat membumikan kita di bumi ini daripada unsur-unsur bumi itu sendiri. Dan unsur di bumi ini itulah tanah, air, angin, api. Api tu dalam diri kita ada api, ada elektrik. Bahkan semua unsur-unsur dalam dunia ni ada pada kita, termasuk besi ataupun ferum sekalipun. Ada tak unsur besi dalam diri kita? Saintis mengkaji kalau diekstrak setiap tubuh manusia, ferum yang ada dalam diri kita, ferum ni nama saintifik bagi besi, akan dapat membentuk satu bilah paku. When the ferum been extracted from the human body, it can be formed as a nail in the form of a single nail. Paku yang bukan kecil, paku besar, paku panjang. Api ada tak api? Elektrik. Kita ada current. Ahli fizik mengatakan current yang terhasil daripada diri kita, dia boleh menyalakan. Pertamanya dia berada dalam keadaan 200 watt. Kalau elektrik itu dikumpulkan, dia boleh menyalakan mentol. Dia boleh menyalakan mentol. Sebab tu di sisi ahli fizik, manusia ni dipanggil sebagai biophoton. Biophoton iaitu cahaya elektrik bersifat biologi lah. Biological elektrik memang ada dalam diri kita. Bahkan dalam kajian saya, semualah unsur-unsur yang ada dalam dunia ni Allah Ta'ala himpunkan. Kita ni sebagai satu mikrokosmik. Kalau alam yang terbentang luas ni adalah makrokosmik, kita adalah mikrokosmik. Kita adalah semesta kecil yang mengandungi segala unsur yang ada pada semesta yang besar. Baik, semesta yang besar tu pula terbahagi pada bumi dan langit. Langit adalah dimensi yang lain. Alam malaikat, itu alam yang lain, dimensi yang lain. Bahawa pada diri kita, attachment roh tersebut berada pada alam tersebut. Pada alam itu. Ianya akan meningkat tinggi, mendapat cahaya lebih hebat di alam sana apabila kenderaan kita di sini banyak beramal saleh, banyak melakukan ketaatan. Maka di alam roh yang tertinggi, roh yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah roh Nabi SAW. Dalam riwayat menyebutkan ketika roh kita itu ditanya di perjanjian Alastu itu, Allah Ta'ala bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Roh yang pertama menjawab, untuk mengajarkan kepada kita untuk menjawab pertanyaan itu adalah roh Nabi SAW. Roh Nabi SAW. Lepas bagi dia jawab, bala syahidina, barulah kita semua menjawab, bala syahidina. Sebab roh kita, ketika di alam roh, kita di bawah asuhan roh Nabi SAW. Sebab tu baginda SAW adalah umpama bapa rohani kita. Bapa rohani kita. Jadi apabila kita banyak berselawat ke atas bapa rohani, banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW yang membantu untuk pembinaan rohani kita.
kerana ianya mendatangkan cahaya yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala pada jiwa rohani kita, batin kita. Ya. Baik. Ahmad, nama yang dikenali oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, sebab Nabi SAW belum lahir, jadi nama yang digelar kepada roh baginda SAW digunakan untuk Nabi-Nabi yang terdahulu, sebab Rasulullah masih di alam roh, belum lahir di Mekah lagi. Adapun penghuni-penghuni langit menggunakan nama Ahmad sebab roh baginda berada di langit yang tinggi. Ya. Apabila disebutkan Ahmad adalah nama roh, maka roh tersebut berada pada kedudukan langit, ya, kedudukan langit yang tinggi, lebih tinggi daripada para malaikat. Roh Rasulullah lebih tinggi martabatnya berbanding seluruh malaikat. Tidak ada malaikat yang dapat menandingi roh Nabi SAW. Sehingga di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril AS terhenti di situ. Mengatakan perjalanan yang berikutnya ada 70,000 hijab daripada nur, 70,000 tabir daripada cahaya. Aku tak dapat tembus satu pun. Aku tidak mampu untuk menembus satu pun. Akan tetapi untuk next 70,000 veils of light, it is only for you, O Muhammad, to penetrate all those 70,000 veils of light. Because why? Because the light of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is more radiant and his illumination is more glorious than all that 70,000 veils of light. Cahaya Rasulullah lebih hebat daripada 70,000 cahaya tersebut, menyebabkan Rasulullah dapat tembus semua 70,000 tadi. Dan diizinkan untuk berjumpa dengan Allah. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, adakah kamu pernah melihat Allah? Malaikat Jibril mengatakan, aku tak pernah melihat Allah. Aku hanya terhenti di sini sahaja. Ya. Aku hanya terhenti. Yang menutupi aku ada 70,000 hijab daripada nur. Semua ni menutupi aku. Aku tak dapat tersingkap satu pun. Hanya kamu saja yang diizinkan Allah SWT untuk menembus seluruh 70,000 hijab itu. Ya. Jadi kedudukan Rasulullah ni bukan main-main. Ya. Hatta Buraq yang membawa Nabi SAW sebagai kenderaan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj hanya boleh bawa Nabi SAW berkhidmat kepada Rasulullah hanya di perjalanan bumi ini sahaja, dipanggil sebagai perjalanan Isra, iaitu antara Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Itu sahaja. Walaupun Buraq maksudnya kilat cahaya, sebab dia dapat bergerak sepantas kilat, jadi namanya Buraq. Buraq dalam bahasa Arab Al-Barqu. Al-Barq maksudnya kilat, cepat kilat. Tapi kilat begitu pun, walaupun Buraq tu adalah kenderaan daripada langit juga, ciptaan cahaya, tapi tak mampu untuk nak bawa Rasulullah lagi. Jadi boleh bawa daripada mana? Jemput Rasulullah di Masjidil Haram di Mekah, destinasi sampai Masjid Aqsa. Kemudian buat apa di situ? Buraq buat apa? Tambat. Rasulullah tambat di Masjid Aqsa. Siapa yang pernah nampak tempat tambatan tersebut? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Tempat tambat Buraq tersebut. Sebab dah tak boleh ikut lah, tak boleh follow lagi dah. Sebab yang berikutnya untuk Mi'raj adalah perjalanan tembus langit. Ini perlukan kecepatan cahaya yang lebih hebat. Malaikat Jibril dan Nabi SAW mempunyai cahaya tersebut. Buraq dah tak boleh catch up lagi dah. Bayangkan, Rasulullah ni jangan pandang remeh. Ya, jangan dipandang rendah. Jangan anggap manusia biasa. Manusia biasa apa yang dapat melintas menembus Sidratul Muntaha? Ya, so amat pedih jika orang mengatakan Rasulullah ni manusia biasa je, dah mati dah pun tak ada apa-apa kena-mengena dengan kita. Tak payahlah nak pergi ziarah dia, bukan rukun haji, bukan rukun umrah, nak ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, pedih hati. Tak kenal siapa Rasulullah ya. Tak kenal hakikat diri Nabi SAW. Ya.
Itu Ahmad. Ya. Muhammad maksudnya yang banyak menerima puji-pujian. Ya. Muhammad maksudnya orang yang banyak dipuji, banyak menerima pujian. Yang pertama, Allah memuji Rasulullah, malaikat memuji Rasulullah, seluruh makhluk memuji Rasulullah. Ahmad yang banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang paling terpuji di kalangan makhluk, bagi dia yang paling terpuji. Ya, ada dua makna Ahmad ni, yang paling terpuji dan paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling hebat puji-pujiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, sebab tu Rasulullah ada maqam Mahmud, maqam yang terpuji. Maqam ini maqam yang hebat untuk satu makhluk, dan itu hanya milik Nabi Muhammad dan Ahmad. Baik, yang berikutnya nama Rasulullah Al-Mahi, iaitu penghapus, iaitu Allah Ta'ala menghapuskan kekufuran dengan datangnya Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah tak datang 1400 tahun yang lalu, tak tahu kita ni agama apa sekarang. Tak tahu kekufuran tahap bagaimana kegelapan kita pada saat ini. Tapi Rasulullah bawa cahaya hidayah pada kita, ajarkan kepada kita cahaya Islam, cahaya iman, cahaya akhlak, cahaya adab. Ya. Walaupun sebelum Rasul ada nabi-nabi terdahulu, tapi umat-umat yang terdahulu ni mereka cepat terpesong. Zaman Nabi Musa belum wafat lagi dah. Belum wafat lagi. Umatnya dah sembah lembu dah. Ya. Belum wafat lagi. Nabi Musa ada urusan, pergi Gunung Tursina, 40 hari di sana munajat kepada Allah. Balik 40 hari, dah berubah dah. Dia tengok, kenapa ada patung lembu ni? Oh, itu kami ingat kamu dah tinggalkan kami. Kan aku kata, aku pergi sekejap je. Ingatkan nak pergi selama-lamanya. Jadi kita perlukan Tuhan. Jadi ni at least adalah sapi ni yang kita boleh sembah. Pening kepala Nabi Musa. Sebab Nabi Musa pergi bukan gitu saja. Beliau tinggalkan seorang lagi Nabi bersama mereka, Nabi Harun. Nabi Musa jumpa Nabi Harun. Nabi Harun, what's up, man? Macam mana boleh sembah? Saya dah kata dah, Nabi Musa pergi sekejap saja. Saya dah cakap mereka hanya sembah kepada Allah yang Maha Esa. Tapi ni Samiri lelaki ni dah hasut semua untuk sembah ni patung berhala ni. Samiri. Ya, sebab satu orang lelaki habis, yang lain semua terpengaruh. Tu Nabi-Nabi terdahulu. Ya. Sebelum Rasulullah, Nabi yang terakhir sebelum Rasulullah, Nabi Isa. Rasulullah mengatakan, antara aku dengan Nabi Isa tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaraknya lebih kurang 600 tahun. 600 tahun ni dah berbagai-bagai kekufuran, kesyirikan. Hatta orang Arab sendiri yang tak pernah sembah berhala, dia sembah 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Orang Arab jahiliah ni mula sembah berhala. Orang Arab ni asalnya mereka hanya berpegang kepada ajaran moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, mereka. Tapi 300 tahun sebelum lahir Rasulullah, ada seorang Arab Mekah tu namanya Amr bin Luhai. Dia yang perkenalkan penyembahan berhala. Dan kalau baca cerita dia asalnya dia kenalkan tu sebab dia nak buat bisnes. Dia nak jual berhala tu. Dia ekspor daripada luar. Dia ekspor daripada tamadun Yunani. Ya. Kata, ini bagus ni kalau aku bawa satu. Kalau aku buat promote betul-betul ni, boleh laku ni. Lepas tu orang sana pun kata, ini boleh buat bisnes ni. Jadi mereka bagi satu, namanya Hubal. Satu berhala yang ada kat luar tu, namanya Hubal. Kamu balik dulu, cuba kamu test market. Kata kat luar ada orang sembah berhala patung, dah hajat mereka tercapai. Kan? Apa kata kita sembah juga patung ni. Sebenarnya yang Yunani, mereka tak sembah patung pun. Patung tu mereka punya arkitek, mereka punya kesenian. Yang tempat Amr bin Luhai ambil tu,
orang Yunani tu, dia tak sembah apa berhala tu. Itu dia punya patung kesenian dia. Tapi dia orang dah pakat-pakat kita buat bisnes lah benda ni. Sebab dia tahu Ammar bin Luhai ni daripada Arab jahiliah yang tak ada apa intellectual, dia tak ada buku, tak ada kitab, kebanyakannya ummiyin, illiterate, tak baca, tak menulis, semua banyak betul huruf. Jadi jahil lah, sebab tu namanya Arab jahiliah. Jadi kau temberang lah mereka kan? Yang penting masyuk kita. Kita okey lah, kita punggah masuk caravan, bawa satu ni letak depan Kaabah. Kata aku pergi luar negara begini begitu, dia minta hajat semua tercapai. Ya ke? Kalau gitu supply lagi lah. Boleh lah. Supply Tuhan. Supply Tuhan. Supply punya supply sampai 360 berhala sekeliling Kaabah. 360. Yang Hubal tadi sebab dia yang pertama, dia dah masuk dalam Kaabah. Letak dalam Kaabah. Tu ketua lah. Yang lain semua letak luar. Ni untuk hujan minta yang ni, untuk rezeki minta yang ni, yang anak minta yang ni, untuk pertanian minta yang ni, untuk sungai untuk yang ni, macam-macam. Untuk perjalanan safar minta yang ni, untuk nak selamat pergi dan pulang, macam-macam. Bayangkan kalau Rasulullah tak dahir di dunia ni. Baginda Al-Mahi, penghapus kekufuran. Sampai seluruh Arab Quraisy semua masuk Islam. Fatah Mekah, Haji Wida, semua dah masuk Islam. Tak ada siapa dah Arab Quraisy yang masih sembah berhala. Tak ada. Tak tertinggal seorang pun. Semua masuk Islam. Semua yang musuh-musuh Nabi yang ketat dulu, penentang kental Nabi SAW dulu, semua masuk Islam. Tak ada dah. Sampai memberi impak pada dunia Arab keseluruhannya. Baik. Dan aku al-Hashir, kata Rasulullah. Hashir yakni penghimpun. Maksudnya baginda yang pertama sekali akan dibangkitkan di hari akhirat. Manusia lain tak akan dibangkitkan kecuali baginda yang pertama dahulu akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Maka setelah Rasulullah bangkit daripada kubur, barulah orang-orang lain dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Ya. Sebab tu Rasulullah kata aku al-Hashir, penghimpun. Itu mahsyar tu berlaku di bawah tapak kaki Rasulullah. Maksudnya Rasulullah dah bangun daripada kubur, tapak kakinya dah berada di atas tanah, barulah yang lain-lain semua keluar daripada kubur masing-masing di padang mahsyar, tempat perkumpulan, tempat perhimpunan manusia. Dan aku al-Aqib, iaitu aku adalah penutup, penyudah. Tidak ada lagi selepas baginda sebarang Nabi. Kalau orang tanya, kan Nabi Isa nak turun di akhir zaman, atau bukan ada Nabi ke selepas Rasulullah SAW? Baik. Jawapannya tidak. Tetap kita katakan bahawa baginda adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Adapun Nabi Isa, beliau bukan Nabi yang terakhir dan beliau bukan pengganti Rasulullah dan beliau bukan lahir selepas Rasulullah. Ya. Yang terakhir dikira dengan kelahiran. Baginda lahir lebih kurang 600 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa nanti pun turun bukan bawa syariat baru, bukan bawa agama baru. Akan ikut ajaran Islam dan ikut Al-Quran dan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan ikut Injil, bukan ikut Bible. Turun sebagai umat Nabi SAW. Ya, Nabi Isa akan turun. Ya, Isa ibni Maryam akan turun di akhir zaman untuk bersama dengan kita, saya tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk berjuang di akhir zaman ini menentang musuh-musuh agama Allah. Dan Nabi Isa akan turun sebagai umat Nabi SAW, dan untuk menjadi umat Rasulullah adalah impian Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi hanya Allah Ta'ala pilih Nabi Isa untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi-Nabi yang terdahulu doa kepada Allah, ya Allah pilihlah kami. Walaupun mereka dah Nabi, walaupun mereka dah Rasul, tapi mereka berdoa agar dapat menjadi umat Rasulullah SAW. Ya. Dalam Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah meriwayatkan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Daud dengan firman-Nya yang diturunkan dalam kitab Zaburnya, yang bunyinya dalam bahasa Arab, ya Dawud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa ummatuhu ummatun marhumah wa a'taituhum minan nawafil kama a'taituhum 'alal anbiya waftaradtu 'alaihim kama iftaradtu 'alal anbiya war rusul hatta ya'tuni yawmal qiyamah wa nuruhum mislu nuril anbiya wa haramtul jannah 'alal umami qablaha kulliha hatta tadkhuluha ummatuhu ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Allah berkata kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya akan datang kelak selepas zaman kamu seorang nabi yang namanya Ahmad. Nabiyun ismuhu Ahmad. Seorang nabi akan datang kelak namanya Ahmad. Wa ummatuhu ummatum marhumah. Umatnya adalah umat yang paling aku sayangi. Umat yang paling aku manjakan. Umat yang paling aku cintai. Ya. Umat yang paling dirahmati. Umat yang aku datangkan mereka, wahai Daud, kemudian yang sebagai bongsu, tetapi di hari akhirat aku jadikan mereka yang paling sulung untuk masuk ke dalam syurgaku, dan aku mengharamkan syurgaku ke atas umat-umat yang terdahulu, selagi mana seluruh umat Nabi SAW semuanya dah keluar daripada api neraka dan semuanya dah masuk dalam syurga Allah, barulah umat yang terdahulu diizinkan untuk melangkah ke dalam syurgaku. Jika tidak, mereka hanya tunggu di pintu gerbang, tunggu sampai the last person that will come out from the hell of fire. And the last person of the ummah of Nabi sallallahu alaihi wasallam will enter my Jannah, then the other ummah from other Nabi will be permitted to enter Jannah. Otherwise, no. Waiting and waiting outside Jannah. Yeah. Dan wahai Daud, aku telah menjadikan perkara-perkara yang sunat bagi Nabi-Nabi yang terdahulu, aku jadikan perkara itu ibadah sunat bagi umatku. Yang perkara itu tidak diberikan kepada umat mereka, hanya diberi pada Nabi-Nabi sahaja. Sebab ada ibadah pada zaman dahulu, hanya Nabi-Nabi mereka saja yang mengerjakannya. Umat mereka tidak diwajibkan, tidak disunatkan perkara tersebut. Ya. Contohnya memperbaharui wuduk. Sunat tak kita memperbaharui wuduk? Itu juga disunatkan untuk Nabi-Nabi yang terdahulu, tetapi tidak ke atas umat mereka. There is no such thing as wuduk pun di kalangan umat Nabi yang terdahulu. Ya. Waftaratu alaihimul faraid kama iftaratu alal anbiya'i war rusul. Dan wahai Daud, aku telah menjadikan perkara-perkara yang aku wajibkan dan fardukan ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu. Perkara itu aku wajib dan fardukan ke atas umat Nabi SAW. Ini kemuliaan yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita. Ya. Contohnya apa? Kewajipan Allah beri Nabi-Nabi terdahulu untuk buat amar ma'ruf nahi munkar. Ini tak diberikan kepada umat mereka. Umat mereka hanya cukup beribadah. Tapi amar ma'ruf nahi munkar Allah suruh kepada umat Nabi SAW. Setiap individu kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah wajibkan salat ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah wajibkan salat ke atas umat ini. Ya. Dan ya, dalam Zabur itu juga Allah kata, aku mewajibkan mandi wajib tatkala janabah ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu, dan aku tidak wajibkan ia ke atas umat mereka, akan tetapi aku wajibkan ia ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menyuruh Nabi-Nabi yang terdahulu untuk mandi junub, mandi wajib apabila tatkala mereka janabah. Dan itu aku tidak berikan kepada umat mereka. Akan tetapi hal yang aku wajibkan ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu itu aku berikan juga kepada umat Nabi SAW. Hatta ya'tuni yaumal qiyamah. Sampailah mereka akan datang kepadaku di hari kiamat nanti, umat ini akan bercahaya dan cahaya mereka adalah seumpama cahaya para Nabi-Nabi. Ya. Dalam hadis yang sahih, sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Di kalangan umat manusia trilion, zilion di pada masyarakat, macam mana kamu nak identify umat kamu? Di tengah-tengah manusia yang begitu khalayak ramai sekali. Rasulullah mengatakan, easy peasy. Apa pandangan kamu? Kalau ada segerombolan kambing hitam yang banyak, di tengah-tengahnya ada satu kambing putih, mudah tak ternampak yang kambing putih itu? Of course mudah ya Rasulullah. Begitulah di hari akhirat, semuanya gelap. Pada mahsyar gelap, umat-umat yang terdahulu gelap, yang ada cahaya hanya umatku. Mudah tak aku kenal? Mudah. Ya. Jadi Rasulullah anjurkan kita untuk lakukan apa saja perkara yang boleh tambahkan cahaya tersebut. Ya. Banyakkan amalan kita, ya, itu cahaya. Banyakkan selawat, itu cahaya. Perbaiki akhlak kita, akhlak yang mulia, itu cahaya. Sentiasa perbaharui wudu dan lebihkan basuhan wudu itu daripada bahagian yang wajib. Kalau wajib tangan ni sampai siku, lebihkan sampai sini. Biar Rasulullah nampak lebih terang kita. Sebab itu ID kita, IC kita pada mahsyar kelak di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kaki itu bahagian wajibnya sampai buku lali, bahagian sampai basuh sampai lutut. Biar terang Rasulullah nampak. Rasulullah kata dalam hadis, ghurran muhajjalin, wahai umatku, kalau kamu berkesempatan untuk lebihkan bahagian basuhan, lebihkan supaya lebih kenal, mudah aku kenal umatku nanti. Ya. Ada sahabat Nabi basuh sampai ke peha. Supaya nanti on the day of judgment Rasulullah SAW boleh easy to identify me. Nak dimudahkan supaya identifikasi itu mudah. Ya. Ya. Tak, perkara yang Rasulullah anjurkan tak dikira sebagai membazir. Membazir kalau dia basuh 4 kali, 5 kali basuhan. Patutnya basuh 3 kali, dia basuh 5 kali. Itu dikira membazir. Tetapi basuh lebih daripada bahagian yang sepatutnya tidak dikira membazir. Kerana itu menurut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Anjuran lebihkan tadi bukan saja bahagian yang wajib, semualah bahagian. Ya, semua bahagian. Kalau muka ni sampai ragu, lebih-lebihkanlah sampai ke bawah. Ya. Saya kalau kepala tuan-tuan, saya basuh kepala, saya tak tek macam tu. Basuh semua sekali. Semua sekali. Saya rasa mungkin di antara kita pun ada yang amalkan. Itu bagus. Kerana walaupun mazhab Syafi'i cukup selai, rambut terkena, kalau tak ada rambut, kepala satu sikit gitu pun dah lepas. Tetapi yang terbaik kita amalkan yang keluar daripada khilaf. Sebab ada mazhab Hanafi kata wajib suku kepala, mazhab Maliki wajib separuh kepala. Tetapi untuk seluruh kepala adalah sunat. Jadi yang terbaik basuh semua kepala, maksudnya air, lalu kan terus. Kalau rasa nak patah balik pun tak apa, sekali pump, ambil air baru, 2 kali, ambil air baru 3 kali. Tak perlu sampai basah. Sebab basuh kepala ni dia masah, dia bukan ghusl, dia bukan basuhan, dia sapuan. Beza antara anggota wudu yang basuhan dengan sapuan. Yang basuhan ni tak boleh sikit pun terlepas. Kalau bahagian belakang buku lali tu kena bersental, kalau ada kerak-kerak kena basuh betul. Ya. Belakang-belakang siku ni kalau ada terpecah-pecah semua kena make sure air sampai. Yang ini basuhan. Yang sapuan iaitu kepala. Sapu je. Walaupun tak terkena kepala pun. Katakan orang ada rambut tebal. Mungkin dia kata sapu kepala tu dia ambil air letak kat tengah-tengah belahan. Sudah. Sebab nanti tak kena kepala. Tapi rambut, semua apa yang ada di bahagian kepala, apa yang ada di bahagian kepala, lalukan je boleh. Walaupun air tu tak kena kulit kepala. Ya, baik untuk lelaki, baik untuk perempuan. Tapi yang rambut panjang, sekejap yang rambut panjang, bila dia dah terkeluar daripada bahagian kepala, dia dah tak kira sebagai
anggota kepala. Rambut tu dia kena masih dalam bahagian kepala. Kalau rambut tu panjang, dia kata, kalau aku basuh ni nanti rosak pula rambut aku. Dia ambil yang hujung ni. Tak sah. Confirm tak sah. 100%, 1000% tak sah. Sebab sapuan kepala mesti ada dalam bahagian kepala. Rambut tu kalau panjang ke apa ke, dia mesti dalam area kepala ni. Area kepala ni, pada hujung ni sampai hujung belakang ni. Ni kepala. Sampai hujung yang bahagian rambut, rambut belakang ni. Ini semua kepala. Kalau orang ambil tu, sapu belah sini, sah. Belakang, bawah, atas tak sentuh. Sini sah, sebab sini masih dalam kepala. Dia ambil, sah. Ataupun dia ambil, dia sapu belakang je. Yang penting dia masih di bahagian kepala. Belakang dia, pop. Sah ke tak sah? Sah. Walaupun tak kena kulit kepala. Baik, ada soalan? Lagi sekali? Dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hanafi mustahab. Maksudnya dalam mazhab Hanafi dianjurkan untuk lap bahagian wuduk yang basah anggota, baik kaki, baik tangan, baik muka. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Yang paling kuat kata makruh lah. Yang makruh. Pendapat yang kedua kata harus. Jadi ini adalah perselisihan pendapat yang seperti ini. Seseorang boleh mengamalkan apa yang dia sesuai lah untuk diri dia. Tak ada masalah. Kalau dia nak ambil pendapat yang kesat tadi, insyaAllah tak makruh lah. Tapi kalau siapa yang pegang bahawa ianya adalah makruh, maka yang terbaik tinggalkan. Mazhab Hanafi begitu sebab Imam Abu Hanifah tu sendiri kasyaf. Sebab dia nampak setiap daripada air wuduk tu jatuh dosa-dosa manusia. Jadi dia nampak. Dia nampak dosa apa yang jatuh pun dia nampak. Dia kasyaf, dia wali Allah. Semua imam mazhab ni semua wali-wali Allah. Jadi Imam Abu Hanifah nampak. Jadi kadang orang lepas ambil solat, ambil sembahyang ni, tu masuk masjid. Jadi dia nampak kotoran-kotoran air tu jatuh kat dalam masjid. Jadi dia nak menjaga kesucian masjid tu. Jadi beliau memustahabkan. Kadang kata mana hadis kata lap pun kita tak jumpa. Tapi beliau berdasarkan apa yang dikasyafkan kepada beliau. Tapi dalam mazhab Hanafi pun maksudnya walaupun mustahab, tapi kalau siapa yang tak nak lap pun tak ada masalah. Dia mengikut mazhab Syafi'i tidak makruh tu sebab air tu air yang berkat lah. Air yang berkat. Selagi lebih lama dia dekat anggota badan, dia lebih baik. Dia lebih baik. Yang mazhab Hanafi pula tadi, dia bukan kira air yang ada kat situ, air yang terjatuh, takut terjatuh. Yang terjatuh tu dosa. Yang terjatuh tu yang mengandungi dosa. Sebab Rasulullah pun memang ada sebut pun. Apabila umatku berwudu, maka dosa-dosanya akan turut jatuh berguguran beserta dengan air basuhan wuduk tersebut. Ini untuk dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat kepada Allah SWT. Baik. Hadis yang berikutnya, wabihi qala hadatsana Muhammad bin Tarif al-Kufi hadatsana Abu Bakar bin Ayyash daripada Asim daripada Abi Wa'il daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku berjumpa baginda Nabi SAW pada sebahagian jalan di Madinah. Baginda SAW bersabda, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabiyyur Rahmah, iaitu Nabi pembawa rahmat, dan aku Nabiyyut Taubah, aku ada Nabi yang mengajarkan cara bertaubat. Aku Al-Muqaffa, iaitu penutup para Nabi. Aku Al-Hashir, iaitu penghimpun. Dan Nabi Al-Malahim, iaitu Nabi yang ikut berperang. Baik. Pertamanya Muhammad dan Ahmad kita telah bincangkan. Kemudian Nabiyyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Baginda adalah rahmat sekalian alam. Baginda adalah rahmat sekalian alam. Jadi center kepada seluruh kewujudan alam ini terletak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah pusat
kepada seluruh kewujudan alam. Baginda adalah center for the whole universe, the center for the whole 7 heavens and 7 earths. The very center is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana alam ini segalanya adalah penzahiran rahmat Allah SWT. Dan apabila Allah menamakan baginda sebagai rahmat sekalian alam, maka sekalian alam ini pusat rahmatnya, pancaran pemancar rahmatnya adalah pada diri Nabi SAW. Sebab tu alam ini, maksud daripada Nabiur Rahmah, alam ini segalanya adalah pancaran cahaya kerahmatan yang Allah Ta'ala pancarkan daripada diri Nabi SAW. Itu rahmatan lil alamin. Dan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah membincangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan hal itu. Dan untuk itu saya tulis dengan terperinci juga berkenaan dengan perkara tersebut dalam buku karangan saya yang terbaru berjudul Salat Seolah-olah Melihat Allah. Jadi saya kumpulkan apakah penerangan oleh para ulama muktabar tentang hakikat Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin. Mendalam ya, makna yang mendalam yang ulama kupas. Yang itu insyaAllah kalau kita ada kesempatan pada masa akan datang, kita akan bincangkan buku itu lepas khatam. Ini pun dah nak khatam dah ya. Nabi taubah, Nabi yang mengajarkan taubat ya. Taubat. Oleh kerana umat ini umat yang dikasihi Allah, yang dimanjakan, maka taubat dipermudahkan. Kita berangkat sembahyang je, gugur dosa-dosa. Kemudian kalau dosa-dosa besar, kita kena bertaubat. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk bertaubat. Macam mana cara bertaubat dalam agama ni? Rasulullah kata yang penting sekali menyesal. An-nadmu huwa taubah, kata Rasulullah. Menyesal betul-betul menyesal. Istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dengan perasaan menyesal. Ini yang paling utama. Kalau orang buat 1000 rakaat sekalipun solat sunat taubat tapi tak ada menyesal, no taubat. Tak ada taubat yang berlaku pada dirinya. Tak ada taubat nasuhah. Kalau tak ada penyesalan. Ya. Sebab macam haji kan, apakah rukun yang paling utama haji? Wukuf Arafah. Sampai Rasul kata Arafah itulah haji. Nak bagi tahu rukun yang paling penting sekali. Kalau siapa buat tawaf, buat umrah berapa banyak kali pun tak sempat wukuf Arafah, tak dapat apa-apa, terlepas haji. Gitulah taubat. Buatlah 1000 rakaat solat sunat taubat tapi hatinya tak ada penyesalan terhadap apa yang dia telah terlancur dan tergelincir dalam menderhakai Allah, dalam melanggar perintah Allah, maka taubat tak berlaku pada dirinya. Itu bukan taubat nasuhah, itu dia main-main. Ya, dia mesti menyesal. Ya. Contohnya seperti Iblis kan. Iblis ni dia dah tersilap. Dia dah bersalah dah pada Allah Ta'ala dengan kesalahan yang besar. Kemudian pada zaman Nabi Musa, Nabi Musa ni dia boleh berbicara dengan Allah SWT. Ya, ke atas Gunung Tur Sina, Allah izinkan mendengar bicara Allah. Kata, mulai ni kalau aku bertaubat, macam mana mungkin Allah masih terima kot taubat aku. Nabi Adam dulu pun salah juga, pun diturunkan dunia, diterima taubatnya. Maka Iblis jumpa Nabi Musa, wahai Musa, nanti next kamu naik Gunung Tur Sina, jumpa Allah, bagi tahu pada Allah, ada peluang tak untuk saya Iblis bertaubat? Ada masih peluang tak pintu taubat terbuka untuk saya? Nabi Musa kata, okey, no sweat. Baginda pun jumpa, dia pergi Gunung Tur Sina, munajat, dan munajat itu beliau selitkan permohonan Iblis tadi. Allah Ta'ala kata boleh, dengan syarat dia kena sujud dekat kubur Nabi Adam. Dan Nabi Musa pun turun. Nabi Musa kata, Iblis, glad tidings. Ya. Allah kata, pintu taubat masih terbuka untuk kamu.
Ya, Allah boleh terima taubat kamu. Cuma hanya kamu perlu sujud saja di kubur Nabi Adam. Dia kata. Dulu ketika dia hidup, aku mati-mati tak nak sujud kepadanya. Waktu Nabi Adam hidup, aku tak mau sujud. Ini dia dah mati nak suruh sujud. No way. Bye-bye. Dia tak menyesal. Dia tak menyesal kesalahan dia. Tak sujud kepada Nabi Adam tak kala Allah suruh. Tak kala Allah suruh seluruh malaikat untuk jadikan Nabi Adam sebagai kiblat sujud. Sebagai Kaabah. Ya. Sebab Kaabah tak ada lagi. Ini alam langit. Jadi Kaabah untuk sujud kepadanya. Macam kita sujud ke arah Kaabah, kita sembah Kaabah ke? Tak. Ya. Kita sujud ke arah Kaabah, tapi kita menyembah Allah. Jadi malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Iblis pun tak nak sujud, bukan sebab dia takut syirik ke apa ke. Bukan dia kata, takkan nak sujud selain Allah. Tak. Dia kata sebab aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Aku more better than him. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Jadi sepatutnya, logiknya, api is more superior than a soil. Fire should be more better, more superior than a soil. Itu macam mana saya nak sujud ni tanda saya kena respect dia. Saya lebih mulia, saya lebih senior. Dia main senior junior macam ni. Ya, lebih mulia, lebih bagus. Maksudnya dia tak menyesal. Kesalahan tu dia tak menyesal. Jadi bila Allah kata boleh terima taubat tapi sujud kubur Nabi Adam, dia kata no way. Bagi dia nak pertahankan ego dia. Maksudnya logik dia tu betul. Yang dulu dia tak nak sujud tu, kata dia punya logik tu betul. Reason yang dia pegang, kenapa dia tak nak sujud pada Nabi Adam betul. Dia tak rasa bersalah lagi. Jadi ini bukan taubat. Walaupun dia dah nak bertaubat, tapi kita nampak dia tak ada penyesalan. Jadi kita hamba. Di dunia ni tempat kita zahirkan hakikat kehambaan. Hamba ni mengaku bersalah saja. Ya, mengaku bersalah. Nabi Adam pun bersalah. Ya, pun dah tersilap, termakan buah larangan. Kemudian diturunkan daripada syurga ke alam dunia ni. Lalu kita semua pun lahir di planet ni. Ya. Dan Nabi Adam tak salahkan Siti Hawa yang memujuk dia untuk makan buah larangan tu. Tak salahkan Iblis yang dah goda Siti Hawa. Tak salahkan Allah yang telah tetapkan dalam Lauh Mahfuz yang dia termakan buah tu. Sebab Allah yang tetapkan segala-galanya. Nabi Adam ketika turun di dunia, tak salahkan, tak tuding jari sesiapa pun. Ini baru betul hamba. Jadi dia salahkan siapa? Dia salahkan diri dia sendiri. Rabbana, doa yang dirakamkan dalam surah Al-A'raf, dirakamkan doa Nabi Adam berpuluh-puluh tahun berdoa sampai Allah datangkan jawapan taubat. Allah datang jawapan taubat lepas 40 tahun. Lepas sejak diturunkan, lepas 40 tahun baru datang jawapan taubat. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, me myself did the error. I have wronged myself. I am the one who oppressed myself. Aku yang menzalimi diri aku sendiri. Aku yang menganiaya diri aku sendiri. Apa kesalahan yang aku dah terbuat, itu atas aku punya kelemahan. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Kalau kau tak ampunkan aku, kau tak rahmati aku tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Rugilah aku kalau aku tak dapat ampunanmu, ya Allah. Take the blame. Itu hamba. To be accountable for what he did, for what we did, for what he does. Itu makna kehambaan. Take accountability. Bukan tudung jari, ini salah, ini silap kerjaan, ini silap suami, ini silap isteri, ini silap anak, ini silap penghulu kampung, ini silap cikgu sekolah, ini silap ustaz, ini silap mufti, ini silap Perdana Menteri, ini silap menteri, ini semua salah. Semua silap. Saya je yang betul. Saya je yang betul. Ya. Ya. Anak membesar tak berapa menjadi, ini salah mek. Allah. Dia yang patutnya ambil tanggungjawab untuk besarkan, untuk didik, untuk asuh anak dia, ini salah mek.
Salah suami dia, salah isteri dia yang tak. Kalau dia isteri, dia salahkan suami dia. Suami dia kalau dia ni suami, dia salahkan isteri. Kamu yang patutnya jadi madrasah pertama dalam keluarga dan sebagainya. Kamu tak didik anak. Masing-masing tuding jari. Ya. Tapi hamba, dia ambil kesilapan dan dia fix up keadaan. Dia mengaku dia salah, dia silap. Ya. Dan dia perbetulkan keadaan. Ya. Ya, sampai kiamat. Ya. Ada, masih hidup lagi. Jadi dia dah masak lah skill untuk nak tipu manusia ni, dia dah masak. Jadi Rasulullah Nabi Taubah. Ya. Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka pun ada juga mengajar taubat, tetapi taubat mereka keras. Membunuh diri. Kita kalau buat dosa, kan, kita bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Kan. Umat yang terdahulu, Quran ceritakan dalam Al-Baqarah, cara mereka bertaubat, kalau mereka buat salah, nanti pesalah ni dalam katakan 10 ke 20 orang, mereka dimasukkan dalam bilik ni, katakan masing-masing dengan pedang masing-masing, semua kena berbunuhan atas sama sendiri. Dengan terbunuh tu, itulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqtulu anfusakum. Tu Nabi-Nabi, syariat Nabi tadi. Jadi Rasulullah ni mengajar taubat yang berbentuk rahmah kepada kita. Dan Nabi pun ajar taubat, Nabi yang terdahulu ajar taubat berbunuhan tu kerana Allah yang suruh, bukan Nabi yang setkan. Memang Allah suruh Nabi tadi, kata bagi tahu pada umatmu, kalau mereka nak bertaubat kepada aku, masuk dalam ruangan tertutup dan berbunuhanlah sesama sendiri. Memang syariat dia, syariat Nabi terdahulu memang keras. Cuma untuk umat ini Allah Ta'ala manjakan sebab umat bongsu, ya. Lagi sekali, ya, masuk neraka, ya. Ya. Dia macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia dah tahu dah mereka penghuni syurga, tapi mereka makin takut pada Allah, makin buat baik, makin tambah buat baik lagi, bukan goyang kaki, kan? Bukan goyang kaki. Tapi iblis, dia dah, namanya dah dijamin neraka. Alang-alang dijamin, teruskan je lah. Ya. Dia sepatutnya, kalau Sayyidina Abu Bakar tadi, Sayyidina Umar, semua yang dijamin syurga sahabat Nabi, mereka walaupun dah dijamin syurga, tapi kehidupan mereka semakin takut pada Allah SWT. Sebab walaupun sudah dijamin, tapi takut-takut tak terlepas juga nanti ke akhirat. Ya. Tapi yang si iblis, dia dah putus asa tanpa ada rasa takut pada Allah SWT. Dia dah putus asa tanpa ada rasa takut. Sahabat-sahabat Nabi, mereka ada takut dan harap. Harapan tu mudah-mudahan benarlah apa yang dijamin tu masuk syurga. Tapi dalam masa yang sama, mereka tak take for granted. Tidak take for granted. Mereka terus takut pada Allah. Sayyidina Abu Bakar, walaupun dah dijamin syurga, kalau terminum satu titis susu yang syubhah saja, yang syubhat, bukan haram, syubhat, beliau akan muntahkan semua sekali yang ada dalam perutnya. Sahabat kata, kami nampak macam nak mati, dia jolok nak keluarkan. Padahal kalau dia tak keluarkan pun, dia tetap ahli syurga. Rasulullah dah kata, di akhirat 8 pintu syurga semua menyeru nama Sayyidina Abu Bakar, kerana mereka nak berbangga Sayyidina Abu Bakar masuk melalui mereka. Ya. Tapi iblis tidak memiliki sifat hamba. Mereka putus asa daripada rahmat Allah dan tidak pula berharap pada Allah, tidak berharap dan tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Aku al-Muqaffa, Muqaffa penutup para nabi. Aku al-Hashir, penghimpun.
Ya, ada ulama mengatakan seperti mana Rasulullah adalah yang paling pertama sekali dihidupkan di hari akhirat. Demikianlah di alam kewujudan ini, roh Nabi SAW yang pertama diciptakan Allah SWT. Sebab kedudukan yang pertama dan utama Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi Al-Malahim, Nabi yang ikut sama berperang. Baginda bukan duduk relax, lepak, tetapi dalam menegakkan kebenaran apabila keadaan tercetus sehingga berlakunya peperangan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan ikut sama bertempur. Ya. Dan Nabi SAW juga mahir dalam bermain alat peperangan, dalam memacu kuda dan sebagainya. Dan ini menunjukkan seorang Nabi yang berani, ya, pemberani, dan juga seorang yang berjiwa pahlawan dan juga satria. Dan akan berlaku perang-perang yang besar, yang akan memenangkan Islam. Di akhir zaman ni akan berlaku perang besar, kata Rasulullah. Al-Malhamatul Kubra. Malhamah tu daripada ni juga Malahim ni. Malahim ni peperangan. Tapi peperangan yang akan meletus, kata Rasulullah. Sebab kronologi kita ni Rasulullah dah bagi tahu, ya. Kita punya perakhiran, apa yang berlaku di Timur Tengah ni akan membawa kepada suatu peperangan yang dahsyat. Peperangan yang sangat besar. Satu peperangan yang melibatkan api yang sangat besar, yang Rasulullah kata kalau burung lalu pun burung akan terbakar. Burung pun tak selamat kalau berlakunya peperangan yang besar tersebut. Peperangan yang sangat besar, mega. Ya. Dan peperangan tu berakhir dengan kemenangan di pihak Islam. Sebab yang bersama di tengah kita nanti ada Imam Al-Mahdi, ada Nabi Isa, putera kepada Siti Maryam alaihissalam, bersama dengan kita untuk memerangi Dajjal dan juga kuncu-kuncunya. Bila sebut Dajjal dan kuncu-kuncunya, apa yang disebut hadis, kuncu-kuncu Dajjal adalah para Yahudi. Ya. Nabi Isa akan diturunkan di kawasan zon perang di kawasan Damaskus, kata Rasulullah. Di Damaskus. Damaskus ni kan di Syria. Kata Rasulullah, bagi Nabi Isa akan turun di Menara Putih, sebuah menara putih di tengah-tengah Syria. Ketika itu di bawah masjid sedang dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Dan dalam masjid ada Al-Mahdi bersama dengan tentera-tenteranya. Maksudnya peperangan berlaku pada zon peperangan, dan sekarang ni Syria memang masih dalam keadaan yang seperti itu. Dan tak mustahil kalau dalam masa yang terdekat Allah SWT turunkan, Allah Ta'ala munculkan Nabi Isa, munculkan Al-Mahdi. Selepas Al-Mahdi muncul Dajjal, lepas muncul Dajjal turunnya Nabi Isa. Semua tu dekat-dekat ya. Semuanya berentetan. Tapi yang pertama sekali Al-Mahdi muncul dulu. Al-Mahdi muncul. Perisytiharaannya di Mekah ketika musim haji. Kalau Al-Mahdi sudah diisytiharkan, bermakna tak lama lepas tu Dajjal dah tak boleh duduk di belakang tabir. Sebab selama ni dia boleh susun plan di belakang tabir. Tapi Al-Mahdi, dia plannya lebih strategik. Jadi dia dah tak dapat lawan secara belakang tabir. Dia perlu zahirkan diri dia untuk mengaku dirinya Nabi, dan seterusnya mengaku dirinya Tuhan. Sebab dia boleh kontrol musim, dia boleh kemaraukan tempat, dia boleh hijaukan tempat, hujankan tempat. Allah bagi dia begitu sebab nak uji manusia. Ya. Tak lama lepas munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Dan peperangan yang besar akan meletus. Saya kira itu adalah peperangan nuklear. Kalau saya lihat kepada description yang Rasulullah sebut, itu adalah peperangan nuklear, peperangan api yang besar, sampai burung yang terbang melayang pun akan hancur sekali. Ya. Tak tahu kalau negara, bayangkan kalau negara-negara yang ada nuklear masing-masing ingin berperang antara satu sama lain. Semua ingin meletuskan, melancarkan. Jadi, tetapi semuanya akan berakhir bahawa Dajjal akan dibunuh, kuncu-kuncunya ditewaskan, Nabi Isa bersama orang Islam akan bangkit dengan Islam yang gilang gemilang dan keberkatan rezeki melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang layak untuk terima zakat. Sebab begitu, harta begitu melimpah ruah, tidak ada seorang Muslim pun yang menjadi asnaf. Ketika itu lembaga zakat sangat pening, mana nak bagi zakat.
Lembaga zakat akan pergi rumah-rumah cari orang Islam. Tak ada seorang pun kata pergilah orang lain. Kami ni harta dah banyak ni pun tak tahu macam mana nak belanjakan. Tak tahu lah, pening banyak sangat. Rasulullah kata orang yang bawa zakat akan datang. Akan pergi cari siapa yang layak terima zakat. Tapi tak ada seorang asnaf pun. Sebab zaman keberkatan rezeki melimpah ruah zaman Nabi Isa AS. Sampai kita kalau tanam cili di belakang rumah pun besar macam ni ya, cili. Cubalah tanam apa-apa zaman Nabi Isa kalau kita hidup lagi lah zaman tu. Kan? Besar-besar. Ya. Rasulullah kata ada zaman tu siapa tanam tembikai, satu tembikai tu boleh satu kampung menjamu. Besar. Berkat keberkatan rezeki Allah bukakan melimpah ruah daripada langit dan arah bumi. Ya. Wallahualam. Ya, kita habiskan hadis yang terakhir tu. Tak ada apa. Hadis yang terakhir tu adalah seumpama hadis yang sebelumnya. Baik, pada masa pengajian akan datang, kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada segala fitnah akhir zaman. Semoga Allah golongkan kita daripada kalangan ahli yang hak bersama ahlullah, para wali-wali Allah SWT. Tidak menjerumuskan kita daripada kalangan orang-orang yang merendahkan para ulama, yang merendahkan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang memandang remeh kepada ahlullah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada di atas landasan yang hak, yang berada di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan hidup yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.